Benda yang korang wajib ada bila masuk hutan. Kalau nak diikutkan, ada banyaklah benda yang wajib ada. Ini berdasarkan permintaan salah satu viewer lah. Bendanya adalah pisau. Jadinya adalah kekeliruan. Sebagai pendaki gunung, nak bawa pisau yang macam mana? Untuk itu, aku kena explain panjang sikit. Jangan lupa like dulu, okay? Tapi tang bawa pisau ni berkaitan dengan ilmu dan petua yang disampaikan oleh senior ataupun cikgu-cikgu gunung aku lah. Lain orang, lain cikgu, mungkin lain. Yang pertama pasal pisau ni, korang kena tahu dan korang kena pilih dari sudut saiz. Makin besar pisau, makin dia berat. Kalau boleh, kalau berat guna tak apa. Berat tak guna buat apa kan? Tambahan, dari sudut saiz juga dalam konteks kepanjangan bilah. Kalau bilah terlalu pendek, kerja yang dia boleh buat adalah limited sampai tahap sekadar untuk siaga saja. Yang kedua pula adalah dari sudut jenis besi. Besi yang aku akan recommend adalah jenis stainless steel. Carbon steel ni memang dia kuat, memang dia tajam, dia puas hati, tapi dia boleh karat. Kenapa aku akan utamakan stainless steel? Sebab kita mendaki gunung, pada masa sama kadang-kadang kita akan gunakan pisau tu untuk food prep, pengurusan makanan kan. Potong-potong buah, potong-potong ayam ke apa kan. Yang ketiga adalah daripada jenis hulu. Ada jenis hulu yang diperbuat daripada plastik, mungkin daripada mikata, mungkin daripada FRN, mungkin daripada titanium, mungkin daripada kulit, mungkin daripada tanduk, mungkin daripada kayu, mungkin daripada getah. Beza setiap hulu ni memang banyaklah. Ada yang untuk melebihkan keselesaan pegang, ada yang melebihkan untuk estetik macam tanduk, ada yang melebihkan dari sudut efisiensi iaitu penggunaan semasa. Dan untuk pendaki gunung, biasanya aku akan recommend 2 je. 3. Yang pertama kayu, dia cantik lah. Yang kedua adalah plastik sebab dia tahan lama. Dan yang ketiga, kalau boleh di hulu tu, yang ni paling terbaik lah. Dia mempunyai elemen bagaikan bergetah. Kita sebagai pendaki gunung, kita terdedah kepada suasana hujan. Especially pendakian gunung di Semenanjung ni lah. Bila hujan, dapat bayangkan andailah kata hujan ataupun andailah kata buat kerja kat dapur tangan berminyak ke apa. Dengan hulu getah ni, kuranglah licin kan. Yang keempat adalah fungsi-fungsi tambahan. Kadang-kadang dekat pisau ni dia adalah fire starter, dia ada gergaji, dia ada macam-macam lah. Untuk pendaki gunung, biasanya aku recommend pisau yang tidak mempunyai function terlalu banyak. Bila function terlalu banyak, kebolehan dia bertindak sebagai sebuah pisau yang efisien akan in a way berkurangan. Contoh, pisau survival, ada gergaji, ada blood groove, ada fire starter, tapi berat 2 kilo, naya Pak Abu. Yang kelima pula geng, aku akan recommend untuk ambil pisau yang mempunyai sarung yang bukanlah nak kata cantik. Sebab kadang-kadang ni kalau dia datangkan dengan pisau tu dah baik, tapi sarungnya lauya, so anytime boleh bermasalah. Contoh pisau terlucut daripada sarung, hilang. Yang keenam pula, yang ni dia akan rumit sikit. Bentuk bilah dia memainkan peranan. Contohlah kukri. Bentuk kukri kan famous kan, masuk dalam movie ke apa benda kan. Tapi sedangkan bentuk bilah kukri tu digunakan untuk mencantas, memancung macam tu, dia tak sesuai untuk hiking, untuk pisau hiking. Kalau kau tanya aku, antara bentuk yang paling sesuai adalah jenis bentuk yang aku tak tahu bahasa Melayunya apa, tapi Mak Saleh dia kita panggil sebagai drop point. Jadi itulah dia sedikit pasal karakter pisau untuk pendaki gunung lah khususnya. Tapi aku tahu kalau aku cakap-cakap macam tu je, korang pun nak minta macam model-model yang aku recommend. Aku suka ni lambutan, tapi untuk korang pergi kedai lah kejap Okey, aku dah sampai lah dekat kedai. Ini kedai kita orang buat masa ni kat tingkat 1 di Taman Melati Setapak. Kalau kau tanya kat mana, nampak jam teruk ni, MRR tu ni, tu ya, kita orang dekat depan KLE Mall. Disclaimer, buat masa ni aku akan bercerita pada paksi pisau yang aku familiar je. Ni lah, ada satu jenama lah dalam kepala. Ni nama dia, Moranif daripada Sweden. Bagi mereka yang tak tahu, Moranif ni made in Sweden. Tapi bukannya nak beritahu yang di Sweden sangat. Dia bukanlah sebuah jenama yang asing bagi peminat-peminat outdoor dalam dan luar negara. Dan untuk jenis pisau pula, ada 4 jenis yang aku mungkin akan recommend. Yang paling aku highly recommend untuk korang pilih yang mana satu yang sesuai lah. Jenis yang pertama adalah Moranif Basic 546. Lebih kurang ni bentuk dia. Of course lah, dengan bilah stainless steel, dengan bentuk mata bilah yang mudah untuk buat kerja, banyak kerja boleh buat. Berhulukan plastik. Memang kenalah dengan nama dia, basic. Dia ni betul-betul basic. Jadi bila nama pun basic, barang pun basic, harga pun basic, RM50. Sekarang ni kita pergi kat model yang kedua pula. Model yang aku dah pakai dulu selama, aku rasa paling kurang pun 4-5 tahun lah. Tapi aku rasa macam 6 tahun. Memang lama gila model ni. Model ni merupakan model paling ramai orang pakai untuk outdoor. Disebabkan, kejap gila cerita. Dia ada macam-macam colour.
Tengoklah kau punya rasa nak mana. Nama yang aku pegang ni model baru. Ni aku punya, yang aku cakap dah pakai beberapa tahun tu. Bapak buruk kan. Korang tengoklah benda ni dah buruk macam mana. Tapi tak apa, itu namanya belang tarung. Kelebihan Moranif Companion berbanding Moranif Basic, satu, bilah ada lebih panjang 0.5 inci. Dan yang kedua paling penting untuk aku, bahagian hulu dia, kalau yang Moranif Basic ni dia plastik je, yang ini ada getah. Agak tak terkejut bagi mereka yang memula beli Moranif Basic untuk outdoor, lama-lama mereka convert kepada Moranif Companion disebabkan panjang lebih 0.5 inci dan juga lebih-lebih lagi hulu yang ada elemen getah pada Moranif Companion sangat membantu. Tengok dia punya belang tarung, tengok dia punya buruk, tengok dia punya cekang kan. Benda ni harga RM70 dan boleh pakai, dan aku dah pakai 5 ke 6 tahun. Tapi kadang-kadang bila kita buat pisau ni, kita pakai pisau tak semestinya kita nak gunakan. Lebih-lebih lagi khususnya perempuan lah, dia buat untuk standby. Untuk sebuah pisau yang asas, biasanya aku akan recommend Moranif Eldris. Walaupun Moranif Eldris ni kau nampak kontot, tapi kau jangan ingat dia tak power lah. Tajam masih tajam, kuat masih kuat. Kenaan dia di belah belakang ni dia tak profile kan, dia tak grind kan, jadi bucu dia tajam. Boleh kau crack dengan fire starter. Crack dengan fire starter. Namun pisau ni bukan untuk aku guna. Aku tak pakai pisau ni. Aku beli dan hadiahkan kepada bini aku untuk dia pakai dekat badan dia at all time ketika camping. Ini aku panggil member lah untuk tolong demo. Kai nama dia. Ni bukan bini aku Yang I masih setia pada yang satu. Kita tengok cara pemakaian. Dia jadikan sebagai rantai dan dia pakai macam ni. Ada juga cara pemakaiannya, kita akan letakkan dalam baju. Okay Kai. So dia pakai macam rantai, dia letak dalam baju. Oh, macam conceal carry gitu. Jadi mendapatilah dengan tujuan keselamatan je, supaya ada je pisau kat badan, walaupun pisau tu tak panjang, yang penting pisau tu tajam dan insya-Allah tak akan hilang. So benda ni dia datang dengan dua jenis. Satu jenis pisau dengan sarung je bernilai 160. Satu lagi pisau set dengan fire starter dengan secondary lock dan juga paracord bernilai berapa ni? 255. Color ada banyak jugalah. Ini ikutlah selera korang nak macam mana kan. Nombor 4, aku dah berpindah daripada Moranif Companion kepada nombor 4, di mana kini aku menggunakan Moranif Kansbol. Inilah dia pisau terkini yang aku racun. Tapi kini tak kini sangat lah. Aku rasa dah 2 tahun juga aku pakai. Dia dah ikut aku pergi mendaki, pergi camping. Mesti dan wajib. Jadi aku share jugalah kenapa aku berpindah daripada Moranif Companion kepada Moranif Kansbol. Yang pertama, bentuk Kansbol ni jauh lebih ranggi daripada bentuk Companion. Yang kedua, bilah Kansbol ni lebar sikit lebih pada Companion. Yang ketiga, kita tengok bentuk dia ni. Yang ni drop point, yang ini dia ada belly. Jadi bila pisau dia ada lengkuk lebih ni, kita panggil sebagai belly, ianya boleh digunakan untuk melapah. Time raya haji, lapah kulit, pakai pisau outdoor je bos. Yang keempat, kalau kita tengok ketebalan bilah, yang Kansbol ni hujung tebal, bila hujung sini nipis. Manakala Companion ni hujung tebal, sampailah ke hujung dia tebal. Bila ada kawasan nipis macam Kansbol ni, kita nak cincang bawang, nak potong, nak tebuk tembikai ke apa, jauh lebih mudah. Yang keenam adalah disebabkan daripada klip. Kalau yang Moranif Companion dan juga model-model kebanyakan yang lain, dia terus bergabung tegak-tegak dengan sheath dia. Manakala untuk Kansbol dia gunakan leather. Apa lebih dia? Untuk bag hiking biasa, bila kita letakkan Moranif Kansbol macam tu, nampak tak? Ada elemen macam batang berjuntai. Untuk Moranif Kansbol ni pula, aku padankan dengan carabiner macam ni. Tada! Jadi sekarang walaupun dia makin fleksibel, boleh bergerak-gerak, tapi at least bentuk dia tidaklah macam batang berjuntai. Okey gang, buat masa ni itu sahaja yang aku boleh ringkaskan sedikit tentang cara-cara dan juga option-option pemilihan pisau-pisau untuk masuk hutan, khususnya mendaki gunung. Andailah kata korang ada benda nak tanya, ada benda nak tahu, ada benda nak minta aku cuba explain, korang letakkan kat komen. Kalau aku terror, aku jawab. Untuk mendapatkan konten-konten outdoor seterusnya, like, follow dan share.